Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penularan ajaran kumpulan agnostik yang tidak mempercayai syariat Islam dianggap sangat membimbangkan. Dianggarkan kira-kira 10,000 belia yang mengikut fahaman itu menggunakan Facebook dan aplikasi WhatsApp sebagai medium komunikasi. Difahamkan golongan itu juga tidak mempercayai alam gaib termasuk alam barzah, hari kiamat, dosa, pahala, jin dan syaitan. Ini kerana mereka menganggap ia hanya rekaan manusia semata-mata dan tidak ada bukti yang mengesahkan kewujudan perkara itu. Dan laporan itu tadi membuka tirai kalender jenayah untuk minggu ini. Masa kepercayaan, jadi kalau orang yang tak percaya pada Tuhan boleh bagi aktif, tapi itu hanya menuju pada kepercayaan dia saja. Percaya. Tapi kalau bila menunjukkan tentang pelakuan dia, pelakuan di mana bila dia tak percaya Tuhan, maka kehidupan dia pun tak ikut peraturan Allah. Itu dia bagi golongan agnostik. Sebuah kumpulan dikenali sebagai agnostik dikesan meragui syariat atau amalan agama kerana menganggap ia hanyalah ciptaan manusia untuk mencari Tuhan. Ia turut dikesan semakin menular dalam kalangan belia, terutama penuntut universiti yang berfikiran kritis dengan anggapan perlu ada logik serta penjelasan saintifik dalam setiap suruhan agama. Ia dipercayai berpunca daripada kegagalan mendapatkan jawapan secara logik. Ahli Jawatan Kuasa Pusat Persatuan Ulama Malaysia, Muhammad Fakharuddin Cik Omar berkata, terdapat ribuan golongan belia yang dikesan berfahaman agnostik sejak beberapa tahun lalu, terutama di laman sosial. Bagaimanapun, kumpulan berkenaan turut dikesan mempercayai kewujudan Tuhan. Jaja imej Islam untuk melariskan jualan. Malah terdapat juga peniaga yang meletakkan gambar binaan Kaabah dan hadis untuk menarik perhatian pembeli. Itu taktik pemasaran melampau pengilang ubat-ubatan haram yang dikesan sengaja meletakkan gambar umat Islam sedang melakukan tawaf di Kaabah. Selain itu, turut diletakkan imej sekumpulan individu sedang membaca Al-Quran. Susulan itu, satu serbuan dilakukan di sebuah rumah teres 2 tingkat di Shah Alam pada 11 pagi. Polis mengingatkan kepada orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung penyebaran maklumat kononnya seorang budak perempuan cuba diculik dalam kejadian berhampiran sebuah sekolah rendah di Negeri Sembilan Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Nirai, Superintendent Zaldino Zaludin berkata, andaian tersebar dalam Facebook itu tidak benar kerana ia berpunca daripada masalah keluarga. Dalam kejadian 12 tengah hari, seorang lelaki bertindak ke sekolah berkenaan bertemu guru dan memaklumkan mahu menjemput budak perempuan itu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas rokok seluduk bernilai RM3 juta dalam serbuan berasingan di Tumpat dan Pasir Mas Kelantan. Pengarah JKDM Negeri Datuk Abdullah Zawawi Abdul Latif berkata, serbuan dilakukan bermula 30 Ogos lalu membabitkan rampasan lebih 26 karton rokok seluduk. Menurutnya, penyelundup rokok kini dikesan menggunakan kenderaan mewah untuk mengaburi kegiatan haram mereka menyelundup masuk rokok tidak sah dari negara jiran. 2 beradik warga emas ditemui mati dalam keadaan berulat selepas dibunuh beberapa hari lalu di dalam rumah di kampung Pulau Meranti, Beruas, Perak. Mayat mangsa Salmiah dan adiknya Salasiah Yaakob, masing-masing berusia dalam lingkungan 70-an, ditemui mati di ruang tamu oleh anak saudaranya pada 9.30 pagi. Difahamkan kedua-dua mangsa bekerja sebagai penoreh getah, tinggal bersama dan masih bujang. Mangsa ditemui oleh saudaranya yang datang melawat mangsa di kediaman mereka dan siasatan awal mendapati tiada kesan pergelutan. Kes belum diklasifikasikan dan polis masih menunggu laporan bedah siasat. Polis menyiasat video memaparkan seorang kanak-kanak perempuan dipukul oleh seorang wanita dipercayai pengasuh di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Ipoh yang menjadi viral di laman sosial. Rakaman video berdurasi 53 saat itu menunjukkan wanita berkenaan menampar pipi, belakang, peha dan lengan kiri mangsa yang sedang menangis.
Dua lelaki ditahan selepas dikesan aktif mengedar dadah di sekitar Jitra dan Changlon sejak 2 bulan lalu. Turut dirampas dadah jenis syabu dan heroin bernilai RM91,000 dalam serbuan di Taman Gemilang Jitra Kedah pada 7 malam. Ketua Jabatan Siasatan Narkotik Negeri Superintendent Helmi Aris berkata, pihaknya menahan sebuah Toyota Vios di kawasan letak kereta dan menahan dua lelaki berusia 23 hingga 43 tahun. Suspek ini ditahan reman sehingga 27 September depan. $18,000 premis perniagaan daripada 88,000 premis yang diperiksa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dikesan beroperasi tanpa lesen sejak setahun lalu. Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi di BKL, Datuk Nurmah Malik berkata, ada di antara premis yang dibanci itu beroperasi secara haram sejak lebih 10 tahun. Pihak berkuasa tempatan sentiasa berusaha untuk memudahkan pemilik premis memohon lesen perniagaan termasuk menerusi kempen Jom Mohon Lesen. Baiklah, sekian dulu untuk kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.